A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti biasa dalam program kuliah kita, tim kuliah subuh Samsul Debat, TKSSD. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini adalah hari yang indah nampaknya. Malam tadi hujan lobek, tuan-tuan, tetapi itu semua adalah rahmat daripada Allah SWT. Saya mengambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada semua yang tak henti menghulurkan sumbangan kepada Yayasan Haji Ismail. Pagi tadi pun ada yang bagi lagi. Sampailah ke saat ini bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memurahkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masih lagi belum terlewat, boleh sumbangkan kepada tabung Yayasan Haji Ismail. Pertama, Allah akan mengkayakan hati kita. Kedua, Allah akan bersihkan harta kita walaupun sikit rasa cukup. Ketiga, Allah akan panjangkan usia kita. Yang keempat, Allah akan lancarkan rezeki kita. Keduanya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua atas support kepada produk susu kambing Al-Amr. Produk solid barangan sunnah, tuan-tuan sekalian, iaitu susu kambing campur kurma campur madu. Susu kambing Al-Amr. Ucap terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya pun tak dapat nak tunjuk sebab habis, tuan. Di Pontian habis laju, tuan-tuan. Tapi insyaAllah, tuan-tuan, ada stok daripada stokis kita dan pada ejen-ejen kita di Pontian. InsyaAllah. Dan begitu juga pada seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, jadi pagi ini kita akan berkongsi tentang bagaimana untuk menghadapi tips ringkas untuk semua. Ni saya faham ni ada yang baru nak pergi kerja, kan, ada yang dengar kuliah sebelum nak pergi kerja ni, jet hijau. Jet hijau, insyaAllah. Saya bagi tips ringkas je untuk kita bagaimana cara untuk menghadapi tips untuk menghadapi ujian Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun perkara yang menimpa diri kita, yang melanda diri kita, kan, insyaAllah akan menjadi kebaikan kalau kita hadapi dengan sikap yang positif. Kalau kita lihat betapa pada hari ini hidup semakin mencabar, kan, hidup semakin berat sekarang ni dengan ujian-ujian mendatang, ditambah dengan COVID-19 yang menyebabkan berlakunya PKP, kenaikan harga barang, macam-macam bencana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persengketaan politik yang tak habis-habis, memuncaknya jenayah yang telah menjadi resam, dah jadi perkara rasmi dah. Hari-hari ada je jenayah yang berlaku, ada je keburukan, ada je mencederakan orang, ada membunuh orang dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Semua ni berpunca dari penyakit hati dan semua ni adalah ujian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka apakah tips untuk menghadapi ujian hidup yang melanda hidup kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi kalau boleh saya nak kongsi dengan semua tips tentang ujian hidup yang dianjurkan oleh agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya paling tidak ada beberapa tips yang boleh saya kongsikan. Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dalam memberikan ujian itu adalah merupakan ekspresi cinta Allah kepada kita. Kan, Allah uji cinta ni kepada kita. Nak tengok apakah kita juga cinta kepada Allah. Kan? Allah SWT memberi cubaan agar kita menjadi lebih dewasa dan matang dalam menghadapi kehidupan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cubaan. Mana Allah akan beri cubaan pada orang-orang yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Itu pertama. Maknanya kalau Allah uji kita tu, maknanya Allah pandang kita ni orang baik dan Allah uji kita. Nak tengok kebaikan kita tu kena uji. Kan, bagaimana kamu merasakan kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Itu Allah Ta'ala beritahu dah. Itu sebabnya ujian ni tanda Allah sayang kat kita. Nak tengok sejauh mana kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Keduanya, yakinlah bahawa semakin besar dan banyak cubaan yang Allah turunkan kepada kita, maka makin besarlah pula pahala dan sayang Allah akan limpahkan kepada kita. Dengan satu syarat, iaitu kita dapat menyelesaikan setiap ujian hidup itu secara baik. Maknanya hadapi dengan cara baik. Kan? Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya cubaan. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala itu mencintai satu kaum, maka dia mengujinya. Barang siapa yang rela menerimanya, maka dia akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapat kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sebabnya penting bagaimana cara kita menghadapi, absorb
Bila ada ujian datang kat kita, macam mana cara kita hadapi? Macam mana cara kita menanganinya? Bukan dengan melatah, bukan dengan membentak, bukan dengan marah, tuan-tuan sekalian. Tapi sebaliknya dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan tabah. Malahan kita masih boleh tersenyum, tuan-tuan, dengan ujian ni. Memang cakap senang, tuan-tuan, tetapi kita cuba cari hikmah di sebalik ujian-ujian yang menimpa kita. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Yang ketiga, yakinlah bahawa ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Pernah dosa-dosa dulu kita buat, dengan ujian tu sebenarnya Allah Ta'ala nak cuci dosa-dosa kita. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seseorang Muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, gangguan dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kafarat penebus daripada dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak kisah apa ujian, kerisauan, kegelisahan, kegundahan, termasuk wa imma tercucuk jarum sekalipun, terpijak batu, sakit apa benda ni, itu juga adalah merupakan cara Allah nak menebus, nak cuci dosa-dosa kita. Jadi jangan bangang betul lah siapa yang letak ni. Jangan kita marah. Bodoh betul lah siapa yang biarkan ni bersepah-sepah ni terpijak kan sakit kaki aku ni. Orang yang tu tak dapat pahala, Jadi kena sabar banyak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang keempat, selalulah untuk berfikir positif bahawa apa-apa pun yang menimpa diri kita akan menjadi kebaikan. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan sikap seorang mukmin itu. Segala keadaan dianggapnya baik dan hal ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Dan apabila ditimpa penderitaan, dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya bila uji tu, relax lo. Allah Ta'ala ada benda baik nak bagi kat aku ni. Kan? Jadi, jangan kita negatif. Alah, apalah bala untuk aku ni. Aduh, jangan. Yakin dan percaya apa yang Allah Ta'ala bagi itu ada hikmah. Ada benda positif Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Contohlah, bila saya syuting My House di Johor ni, program My House TV Al-Hijrah, yang mana kita bantu mahal susah ni. Tengah-tengah syuting, hujan. Jadi bila hujan macam mana? Makna bila hujan, jangan tu, Allah hujan pula, macam mana ni? Tak, sabar. Bila hujan, mana tak apa. Kita cuba buat esok. Kita buat lebih awal, kita cover balik. Makna kata masih ada masa. Tapi bila kita buat sungguh-sungguh. Makna kita dah tahu dah, kita kena mula lebih awal. Ada hikmah tak? Ada hikmah. Makna semua orang akan gerak awal, semua orang akan bermula dengan lebih awal lagi daripada biasa. Sebab apa? Kita nak cover kerja semalam. Dan rupa-rupanya bila cover awal, habis pun awal rupanya. Bila habis awal, maknanya dapat kita rehat awal. Nampak Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Yang kelima, yakinlah bahawa setelah kita ditimpa kesulitan, maka akan ada kemudahan. Kan? Fakta menunjukkan bahawa idea-idea yang hebat sering muncul ketika kita berada di puncak kesulitan. Contoh, tiba, alamak macam mana ni? Alamak, polis macam mana? Macam mana? Alamak macam ni, kereta roket dah mati ni, macam mana ni? Ingat beli. Okey, kejap. Okey, abang ada buat simpanan. Cek simpanan. Tengok simpanan apa yang ada. Wah, nampak? Dia dah biasa dah. Cek simpanan apa. Oh, ada dalam bank ni, ada sikit lagi duit. Okey, keluarkan duit tu. Yang tu kita gunakan. Makna kata, kita kadang waktu tu kita tahu apa nak buat. Macam mana nak buat ni? Alamak, tiba-tiba produk dah habis. Macam mana? Ada sekali tu saya buat produk susu kambing ni. Dan perjalanan, alamak susu kambing ni dah habis pula. Macam mana ni? Kita telefon ejen kita yang ada dekat Melaka. Masa tu saya ada appointment untuk jumpa dengan somebody lah. Untuk jumpa dengan seseorang. Jadi makna kata, alamak, I dah janji nak bagi dia something. Alamak, tertinggal. Telefon kita punya ejen, telefon kita punya stokis kat Melaka. Pop, ada. Nampak? Kita kena cepat. Waktu kesulitan tu kita ada bincang. Jadi itu penting tu. Jadi makna kata bila ada stok, bila ada apa stok tu, jadi selesailah masalah saya pada ketika itu. Tapi bukannya penyelesaian ni penting, tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan tu. Bagaimanakah ke arah tu, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita respon kepada masalah yang menimpa kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6 menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Okey, yang keenam tuan-tuan dan puan sekalian, selalu optimistik. Kerana optimis sentiasa bahawa kita boleh menyelesaikan setiap ujian hidup yang Allah berikan, kerana Allah tidak akan memberikan ujian hidup di luar kemampuan hamba-Nya. Optimis ini, perasaan optimis, sikap positif akan dapat melahirkan tenaga yang tersembunyi di dalam badan kita ni, dalam tubuh badan kita. Kerana itulah optimis boleh menjadi bahan bakar penggalak untuk menyelesaikan segala persoalan. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan hamba-Nya itu, dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan dia mendapat seksa dan dari kejahatan yang dikerjakannya. Surah Al-Baqarah
ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang ketujuhnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada banyak lagi tapi ini saya bagi 7 je. Yang ketujuhnya, menghadapi ujian hidup dengan usaha dan doa. Kerahkanlah segala ikhtiar dan juga pemikiran kita untuk menyelesaikan ujian hidup, dan follow up lah usaha itu dengan doa. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Surah Al-Insyirah ayat 7 hingga 8. Berdoalah kepadaku, nescaya akan aku kabulkan doamu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tips-tips yang boleh saya kongsikan kepada anda semua. Jadi sebelum saya membuat kesimpulan, mari kita tengok komen-komen yang ada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, komen hari ni tengok banyak tak? Okey, insyaAllah tengok Alhamdulillah, ramai hari ni. Laila Ali Rozi Imah. Okey, setting penting betul. Nolila Gani, terima kasih. Nolila Gani Roza Iman Izzat. Zulfazila Mazuki. Semoga Ustaz sihat segalanya. Lama tak dengar suara katak ong-ong. Hari ni tak dengar suara katak. Tuan-tuan, Roslan Datuk, semoga dapat bersabar lagi. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Sadiah Jamil, InsyaAllah, sekejap kita tengok ada lagi tak komen-komen. Macam tak ada semua bagi salam terima kasih Kalsum daripada Kalsum Karim daripada Singapura. Orang ini Bahasan, salam. Mijam Sebahari, terima kasih. Orang ini binti Haji Muhammad. Zaini Hashim Yasin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah dapat lagi bersuah. Alhamdulillah. Kepada orang Pontian, siapa yang nak jumpa saya, insya-Allah pagi ni saya akan bersarapan di R&R di sebelah masjid. R&R di sebelah masjid. Kedai apa semalam tu, Cik Pah, Cik Kiah apa? Cik Ngah, kedai Cik Ngah. Pagi ni saya akan bersarapan di sana, Nama Kuliana. Ustaz, ujian ni memanglah pahit perit tapi akan manis akhirnya. Itu dengan ujian berat 10 tahun lalu. Hari ini bila saya toleh ke belakang, saya sangat syukur dah hadapinya. Allah tak beri apa saya nak, tapi Allah bagi apa yang saya perlu. Betul, tepat sekali. Itu satu. Dan kadang-kadang Allah tak bagi apa kita nak, Allah bagi lagi baik lagi daripada apa yang kita nak. Kita kena renung-renungkan. Itu sebabnya sangka baik dengan Allah banyak-banyak. Ustaz, adakah orang yang tinggal solat boleh nanggap munafik? Dia boleh semua. Kafir boleh, kalau sengaja. Munafik boleh, dan macam-macam lagi. Fasik pun boleh. Boleh. Ustaz, the best. Kalau ngantuk boleh sogar mata. Dengar coloteh Ustaz. Terima kasih banyak. Ustaz, rumah kampung kau rumah taman. Rumah kampung rumah taman. Dah sarapan kau Ustaz? Balon lidah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni nak maklum tuan-tuan, hari ni agak padat sikit. Selain pada saya ada penggambaran My House. Nak beritahu pada anda semua, pada hari ni saya ada 2 live yang anda semua kena tahu. Pagi ni pada jam 9 pagi saya akan bersiaran langsung bersama dengan Universiti Putra Malaysia Bintulu Sarawak dengan topik masalah kesihatan mental di tempat kerja. Masalah kesihatan mental di tempat kerja. Itu pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada jam 11, maknanya 9 hingga 11, lepas tu 11 sampai pukul 1, iaitu bersama dengan pihak mana semalam saya lupa dah saya. Tapi tajuk tentang Petronas Bakit. Petronas Bakit dengan tajuk akhlak dan etika di tempat kerja. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya sebentar lagi saya akan berhenti sebenarnya sarapan dulu, ambil power dulu. Kemudian pada pukul 9.11, 11 sampai pukul 1 saya akan bersiaran langsung untuk, saya tak pasti kalau anda kata pihak penganjur tak buat program tu secara apa, saya buat secara terbuka lah. Saya buat terbuka, kalau dia buat tertutup tak apa, saya buatkan. Jadi tuan-tuan boleh ambil kuliah tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kepada semua orang Pontian nak jumpa saya, datang. Saya akan bersarapan di R&R di kedai kat gerai Cik Ngah. Cik Ngah sebelah apa? Di belakang stadium mini. Stadium mini Pontian, iaitu di sebelah masjid. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, saya tengok sikit lagi komen banyaklah komen kejap sebelum buat kesimpulan. Sabar Daud, Hazimanuddin, terima kasih. Mahmud Sabtu, terima kasih. Tom Harun, Sahab. Assalamualaikum Ustaz. Saya dah kempen kat Benta Pahang. Okey, buat program. Abang Ishak kita buat, nanti saya turun Benta. Beritahu orang Benta, kita turun Benta. Macam. Okey, Sari Mahdin, Indonesia Faat buat kita semua insya-Allah.
Wati Saufi, terima kasih sama-sama. Musafah Fazil, terima kasih Ustaz. Bagaimana mengenai keletihan dalam cuba untuk sabar dalam melalui ujian dihadapi? Terima kasih Ustaz. Senang je. Tengok orang yang lagi susah daripada kita. Dia tengok lagi susah, kita kata, oh aku ni okey lagi lah. Macam tu. Dan jadi makna kalau kita letih, macam tu je. Tengok orang lagi teruk daripada kita. Tengok orang lagi susah daripada kita. Jangan kita susah hati. Kemudian, Syekh Rashid Bung, terima kasih. Norani Ibrahim, Bukit Kapar Meru masih PKPB. Bersangka baik. InsyaAllah ada jalan penyelesaiannya. Sabar banyak-banyak. Siti Lelaka, Ustaz dekat Pontian ke cerahnya suasana? Saya dekat Pontian tak sama pun cuacanya. Oh iya ke? Tak tahulah, dekat saya je kot. Kan? Terima kasih banyak. Ramnah Bidin. Salam tuan-tuan surba, ujian tu memang pahit. Setiap ada kemanisan. Betul tu. Umi Lara, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kalau sama kita kalau senyap, apa tu baru dia beritahu kita. Tapi sekarang dia abaikan si keduanya. Si keduanya mu'alaf. Allahu Akbar. Ni yang susah ni tuan-tuan. Jadi maknanya jangan abaikan isi jaga tanggungjawab kita dari segi terutamanya mungkin nafkah dia, perbelanjaan dia nak-nak dia kan. Paling tak kalau sibuk mana pun kalau bekerja jangan lupa cari masa untuk ziarah dia kan, untuk jaga dia kan. Saya pun nak cakap macam mana tuan-tuan, seperti mana kamu punya hak Nabi sebut, seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu juga punya hak atas kamu ya. Nur Aziza Salimi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cahaya Samsina, Assalamualaikum. Bagaimana tak saya lupakan perbuatan anak suka mengatakan ibu dia hidup menyusahkan sedangkan ibu ni tak pernah buat apa-apa pada dia. Ibu pun cuba elak jauh-jauh dari dia. Tuan-tuan, dua perkara dalam hidup kita ni tuan-tuan sekalian. Kan? Kita cinta Allah, kita cinta Rasul. Tetapi yang entiti yang kedua, Allah dan Rasul. Satu lagi kita jangan lupa. Bahagian yang kedua adalah dengan mak ayah kita. Tak ada mak ayah kita, tak adalah kita, tuan-tuan. Macam mana perangai mak kita pun, kena ingat. Roda ini berputar, sampai masa akan sampai kat kita balik. Apa yang kita marah dengan mak kita. Apa yang kau cakap, mak kau menyusahkan. Apa yang kau marah sangat dengan mak kau. Apa yang kau nampak, mak kau menyusahkan. Cuba cakap. Daripada kecil, mak kau melahirkan kau. Daripada kecil, mak kau. Daripada kecil, kau damam, mak kau tak tidur. Kau sakit, mak kau bolo. Mak kau bawa pergi ke klinik. Bawa pergi jumpa doktor. Jumpa orang yang pandai-pandai nak mengubatkan. Tapi apa yang kita buat? Kancing, berak, semua mak kita cuci kita. Apa hal kita nak cakap mak kita menyusahkan kita? Yakin dan percaya cakap saya. Sehari ni kita cakap mak kita menyusahkan kita. Jangan kecewa dan menyesal apabila anak kita pula merasakan bahawa kita ni pula menyusahkan dia. Dengar nasihat saya ni baik-baik. Tolong. Saya bab mak ni saya benci betul lah. Bukan saya benci orang, saya benci perbuatan. Nabi pesan, janganlah kamu bencikan orangnya, bencikanlah perbuatannya. Nabi ajar kita macam tu. Jadi perbuatan ni, orang yang boleh bercakap mak menyusahkan dia, salah bangang hidup kau macam tu. Ni minta maaf lah, saya emosi sikit bab tu. Tolong ya. Aniza Budin, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus topik tu Ustaz, alhamdulillah. Ida Rahman, Nodalina, Raja Zainal Abidin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nizam Ustaz bila nak turun keluar insya-Allah. Ana Hasan, PKZ. Ustaz bila nak datang Kuantan insya-Allah. Insya-Allah akan ke sana. Pengiran IS jangan lupa sabut nama dan Ustaz. Iyo, dah sabut dah. Ninda ni Sabaria Daud, Nazalia dan Usmaina Ina. Muhammad Ustaz tak buat ceramah kat Kuala Lumpur. Macam mana PKBB kak? Macam mana? Anda manja salam Ustaz. Juwan Mat Arif. Nana Zua Halimah Nordin Rahim Ramli. FBI Faizal jam sihat lama betul kita tak bertogo ya. Hayati Allah Rabbi. Assalamualaikum. Dapat dengan tazkirah ini Admizal dah sembuh selemah. Dah. Tak ada dah sesadet tak ada dah. Rohana Ana. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat kuliah. Kak Mai malam Ustaz. Hari tu selemah bukan apa. Kru My House TV Hijrah datang bincangan saya, kita orang tidur lewat malam tu yang sesama tu. Halimah Nordin, Rasulullah cinta betul. Ustaz apa perlu saya buat bila anak buang ibu ayahnya? Sedangkan kami amat rindu dia Ustaz, tapi saya tak pernah lupa mendoakan dia. Tak apalah tuan-tuan Ustaz. Doa lah baik-baik. Buat anak yang sibuk pernah kat luar sana, cari masa. Percaya cakap saya, selagi ada mak ayah, buat bakti banyak-banyak. Tolong, paling tidak doakan dia. Kalau tidak, jumpa dia. Cakap yang baik-baik. Kalau tidak, tuan-tuan, dengar cakap saya, anak akan menyesal bila mak ayah dah tak ada. Bila mak ayah betul-betul dah tak ada atas dunia ni, masa tu baru kita tahu apakah nilainya, bagaimana hidupnya kita tak ada seorang ayah, tak ada seorang ibu, tuan-tuan. Ya. Abdul Aziz Fahmi Abdullah Ustaz nak tanya dalam Islam ni adakan fasad sesama pencerahan. Yang ni apa tak apa nanti saya tengok ni fakat
Fakak apa ni? Saya tengok balik. Norma Ahmad, pagi semua. Ustaz, salah ke kalau kita ambil duit yang ibu bayar kat kita sebab hantar ambil dia pergi hospital 3 sekali? Kita berhenti kerja sebab nak urus mak. Macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ambil duit mak bayar kat kita, tak salah. Kalau mak kita bagi, malah mak apa ni, mak tak apalah ambil lah. Mak tahu kau susah ambil lah, ambil. Tapi jangan tu nak, mak saya boleh hantar mak pergi hospital, tapi bayarlah. Kau hajar anak macam tu. Faham tak? Ada beza Pertama mak kita bagi. Tak apalah mak, tak apa. Ambil lah. Terima kasih mak cakap terima kasih. Mak bagi kita. Mak kita faham kita susah. Tapi kalau kita pula minta, mak kalau nak pergi hospital, kalau mak tak bayar, saya tak pergi. Ada tuan-tuan, ni macam tu. Kan? Ya. Salam sadakah patut pasangan nak kahwin ni kena lupakan hasad mereka jika pihak lelaki tidak merestui hubungan itu. Berpunca dari pihak perempuan hanya ingin mudahkan urusan mereka, tidak ulang-alik merisik dan menghina. Pihak perempuan nak minta maaf tapi mereka tak berikan ruang tu. Pasangan nak kahwin lupakan hasad mereka. Tak macam ni. Kalau dah jodoh tak ke mana. Kadang-kadang dia macam ni. Maksud anda tu mungkin baik. Maksud kita tak payahlah susah-susah, tak payah nak merisik-merisik apa semua kan. Maksud kita cakap, kita pakai telefon aja sebab tengah PKP ni. Tapi mungkin kadang-kadang cara kita mengkomunikasikan. Tapi insyaAllah jangan putus asa. Kalau kita masih ni, pasangan kita pun kena. Yang lelaki, pihak lelaki kenalah yakinkan. Tapi makna kalau lelaki tu dah yang tak nak, macam-macam lah alasan dia. Tu pandangan saya lah. Jadi suami, bakal lah boyfriend ni. Yang lelaki, teman lelaki ni, pihak lelaki, tolonglah yakinkan keluarga dia. Kan? Itu maksud dia, mak. Dia nak macam ni, nak mudah. Tak ada. Tak pernah dia buat kat orang. Macam orang tak ada adat. Contoh dekat mana. Tak adalah mak macam ni. Kalau nak buat, kita buat. Itu aja. Dia bagi cadangan saja, mak. Macam orang tak ada adat. Memanglah. Saya mak faham lah sekarang ni PKPB. Kebanyakan orang tak ada datang-datang dah. Nanti berkumpul ramai-ramai merisik. Sekarang ada kluster risik kan. Tiba-tiba bertunang ramai-ramai kan. Kluster tunang. Sekarang ni nak mudahkan, nak ringkaskan. Selesaikan yang wajib dulu. Kan? Itu dia. Jadi maknanya jangan berdoa, doa banyak ya. Zohari, Norazlin, Sarini, Assalamualaikum dari Singapura. Terima kasih Puan Noraini, Zahid, Zamri Alwi. Ustaz, marilah datang Kota Tinggi sama buat camat sama yang makan. Encik Zamri, untuk makluman, insyaAllah saya mungkin kalau tak ada apa-apa masalah, mungkin petang sikit, saya akan bergerak ke sama ada ke Kota Tinggi. Saya nak cek dulu sebab ada sepupu saya terlibat dengan kemalangan di Kota Tinggi. Dan saya difahamkan dah dipindahkan ke hospital mana, saya tak tahu, saya kena tengok balik. Kalau ada saya akan ke sana lah. Alhamdulillah, Pak Lihat live kuliah Taman Syurga Maya. Amin. Alhamdulillah. Kak Mijau, Waalaikumsalam dari Kuching, Sarawak. Terima kasih banyak. Halimah Nudin, terima kasih banyak. Apa khabar? Dan orang Lustal, Alhamdulillah baik. Hina, macam mana jika suami tak mahu langsung melawat ibu mertua walaupun mereka dalam keadaan sakit, namun dia membenarkan saya melawat mereka, tapi pasti suami akan tarik muka. Saya jadi bersalah sedangkan ibu bapa juga perlukan saya kerana saya berdekatan dengan mereka. Saya dah terangkan. Kalau siapa tengok rancangan e-Counter Netizen, sebelum ni saya beritahu, ingat seorang suami, dengar betul-betul, seorang suami tidak boleh menghalang isterinya untuk menjaga ibunya. Faham tak? Isteri ada ibu. Maknanya mak mertua kita. Jadi kita tak boleh larang isteri kita jaga mak mertua kita. Kau jangan tarik muka. Apa benar perangai suami jantan macam ni? Apa hal? Dia nak jaga mak dia. Kita benarkan dia jaga mak dia. Suami pun dapat pahala. Faham? Dan ingat, suami tak boleh paksa isteri jaga mak kita. Ingat tu. Tapi biasanya isteri yang baik, dia nak jaga mak mertua dia. Nak jaga mak kita. Jadi makna kata jangan paksa. Malahan, kalau isteri kita nak tolong jaga mak kita, bagilah upah sikit. Tanda terima kasih. Biasa perempuan tak nak. Tapi kalau dia ambil, okey lah tu. Makna kata, ingat pesan saya. Orang lelaki, jangan jadi dayus tau. Itulah paling pacul punya perangai lelaki. Bila dia tak bagi bini dia jaga mak ayah dia sendiri. Walau macam mana pun mak ayah mentua tu layan kita. Kita bab mak mentua ni level dia sama macam mak kita. Jadi bila isteri nak jaga mak dia sendiri, jangan kita larang. Mak ayah dia sakit, apa tak ada ke peri kemanusiaan kita? Kan? Jadi bagi dia jaga. Teringin nak jumpa ustaz tapi suami kerja. Today is Monday. Kan? Saya hari ni pagi kejap lagi dalam pukul 7.30 saya akan ada dekat tempat sarapan di restoran Cik Ngah. Cik Ngah belakang Stadium Muni Sambalah Masjid. Saya akan dekat sana. Tapi sekejap je, sampai dalam sejam macam tu sebab saya nak bersedia untuk live seterusnya.
Ustaz, lama dah tak dengar jawab Ustaz. Salam dari kami di Leeds. Apa khabar Puan Midah? Leeds macam mana, okey? Dah habis belum PKPB? PKPB. MCO, how? How's there? Macam mana di Leeds? Macam mana keadaannya? Adakah okey? Ataupun dah clear, hampir clear atau makin teruk? Nak tahu juga kan? Kita boleh tahu keadaan daripada sini. Assalamualaikum Ustaz dari Palung. Puan Noreni, terima kasih banyak. Orang Palung, dah ambil susu kambing belum? Pastikan dapat susu kambing. Alhamdulillah. Ustaz, jumpa di Ustaz Nurul Falah. InsyaAllah ada orang jual lembu. InsyaAllah kita jumpa. Kan? Saya mak meninggal umur saya 3 tahun. Tak apa, doakan baik-baik. Doakan Fatihah, sedekah Fatihah. Maksudnya kita doa yang baik-baik. Ya Allah, letakkanlah arwah ibuku di kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, sesungguhnya aku rindukan dia. Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat bertemu dengannya di syurga nanti. Ya Allah, sesungguhnya kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kau ampunkanlah segala dosa-dosanya. Ya Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Macam tu je. Kan? Doakan selalu. First time follow AB Live. Semoga istiqamah. Saya follow lifestyle insyaAllah. Samsul. Sama Samsul. Takkan tak follow kan? Apa beza hadiah dengan rasuah? Bagi saya rasuah hadiah ni macam surat benang lurus. Terlalu halus. Susah nak bezakan dan takut tergolong orang yang merasuah. Senang ya tuan-tuan. Rasuah ni simpelnya. Bila kita duduk dalam keadaan yang ada kepentingan. Orang bagi hadiah ke rasuah ke sama. Faham? Tapi kalau kita dalam keadaan yang tak ada apa-apa kepentingan. Contohnya macam saya, sekarang ni saya tak ada apa jawatan, contohlah kan. Saya tak ada jawatan dalam pejabat ke, saya ni pengarah kementerian tertentu ke, tak ada. Jadi orang hadiah kat saya, kita boleh terima hadiah. Tapi kalau kedudukan saya adalah pengarah, kedudukan saya adalah hakim, penyawak awam ni, kedudukan saya adalah pegawai besar kerajaan, pegawai kanan, pegawai kerajaan, pembantu tadbir sekalipun, duduk dalam pejabat yang mungkin ada kepentingan untuk orang luar, yang servisnya adalah sebagai penjawat awam, percaya cakap saya, apa juga bentuk hadiah, dia boleh bertukar menjadi rasuah bila-bila masa. Jadi hadiah tu tak patut. Apa sebab kau nak bagi hadiah? Paling senang tuan-tuan, Hari Raya Cina. Bila Hari Raya Cina, seramai-ramainya Cina datang bawa berkotak-kotak ni, buah limau. Buah limau bawa, hantar kat pejabat. Bila hantar kat pejabat, dia kata, ini kita kawan-kawan mah, dia kata dia kawan-kawan, dia bagi hadiah. Bolehkah kita anggap hadiah? Saya tanya satu je. Kalau kita tak duduk kat pejabat tu, tak ada jawatan kat pejabat tu, rasa-rasa dia hantar tak limau tu? Tak hantar tuan-tuan. Percaya cakap saya. Kalau betul kau nak bagi hadiah, kena buktikan dia bagi bukan hanya pada kita. Dia bagi semua dekat dalam Malaysia ni dia bagi. Semua dekat taman-taman perumahan, dekat kawasan kita kerja tu, semua dia bagi. Makna kata, yang tu tak boleh nak cakap apa-apa sebab semua orang dia bagi. Tapi masalahnya tuan-tuan sekalian, itu masalah yang paling besar. Masalah yang paling besar, kalau soalan kita nak tanya, kalaulah aku tak ada jawatan yang aku ada sekarang ni, adakah dia akan bagi hadiah tu? Tanya balik. Kalau akulah tak ada dalam kedudukan yang aku ada sekarang ni, adakah dia akan bagi hadiah tu? Tanya balik dia kita. Tepuk dada, tanya iman. Kalau Som-Som, terima kasih banyak. Minta diri Ustaz Halal Ilmu yang Zaman Nurdin, terima kasih banyak. Misi Angle sama Ustaz dah jumpa Ustaz Sungai Buloh. Ustaz bagi camah kat sana. Ni PKPB susah dah. Tak apa, insyaAllah. Doa banyak mudah-mudahan berakhir krisis kita ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nak si budaya, tak nak si budalih. Betul tu puasat dia. Terima kasih Fahmidullah Fekah tu payah nak tulis dengan Rumi. Kalau tulis ni sebutannya maaf Ustaz. Tak apa, nanti saya tengok balik Ketiga, Ustaz nak tanya, ayah saya kecil tak ambil tahu pasal kami, tak bagi nafkah. Bila dah tua berdosa ke kami tak ambil tahu pasal dia? Kena memang berdosa. Macam mana pun, tentang dia buat kat kita, itu dia dengan Allah. Tapi kita tanggungjawab sebagai anak, tetap tak terputus. Tolong, ambil kesempatan berbakti dengan ayah kita. Kan? Tu sebabnya saya pergi ke rumah Amran Tompel baru ni. Seniman Amran Tompel. Dia sakit, dia terlantar sekarang di Senawang. Dia terlantar tuan-tuan. Walaupun dia terlantar, tapi anak-anaknya, walaupun dulu ayahnya sibuk, walaupun apa, dia dah bercerai dengan isteri dia. Dia hidup seorang. Tetapi anak-anaknya dan bekas isterinya, sama-sama gotong royong kerja sama, jaga dia. Walaupun sebagai anak ni, walau dulu ayah ni marah macam mana, ayah pukul macam mana pun anak, berbakti balik kepada ayah. Ingat tu. Hayati Salim, Waalaikumsalam. Lena, bila nak tangan bawang, nanti lalu. Sabarlah, banyak rojok. InsyaAllah. Seliana, Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Harap ibu nak Ustaz. Harap sepupunya diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. InsyaAllah. Has Home Care. Waalaikumsalam. Salam dari Bung Nyalang. Sarapan mi kolok tak? Dah lah, janganlah. Saya dah rindu dah ni nak makan mi kolok. Jangan tanya ya. Sedih ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kata penerangan sama Rohana Nordin. Salam Ustaz dari Gombak, Nida Rahman, Nidawan. Assalamualaikum Ustaz. Saya dapat jaga ayah sampai mereka meninggal. Alhamdulillah. Teruskan Mudah-mudahan ada pahala dan ajaran untuk kita. Assalamualaikum Ustaz. Salam dari Batu Kikir, Jembatan Bosi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Abesah Esa, Nuana Sambilu kasih. Salam Ustaz.
macam dah sihat, memang sihat. Saya sekarang dalam proses diet, tuan-tuan doakan saya kuat semangat nak diet tuan-tuan. Jadi dia kata kita cuba kurangkan makan benda-benda yang berminyak ni, kurangkan. Cuba insya-Allah. Hari tu lagi bosan dan ni dah turun sikit dah. Ustaz, bila dengar Ustaz ni buat ceramah agama, bila nak dapat Bandar Baru Bangi, Masjid Bandar Baru Bangi, insya-Allah. Saya pernah pun ceramah kat sana sebenarnya sebelum ni. Ustaz bila dengar tenang hati dengan Ustaz ceramah. Alhamdulillah. Ustaz minta maaf kat saya semua dari kasih segala penyakit. Ya Allah, Tuhan kami, sungguhnya Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kau juga Maha memakbulkan doa, ya Allah. Ya Allah, ini sahabat kami, ini saudara kami, ya Allah. Ikhmal Izwan, ya Allah. Ibunya sekarang ini sedang menghadapi penyakit kanser, ya Allah. Penyakit barah, ya Allah. Maka ya Allah, kami ini sebagai hamba-Mu yang kecil, hamba-Mu yang kecil dari segi apa, kami hamba-Mu yang hina, ya Allah. Hamba yang tidak punya apa-apa, ya Allah. Maka kami menadah tangan bermohon kepada-Mu, ya Allah. Sembuhkanlah ibunda kepada Ikhmal Izwan supaya dia mudah dan kuat di dalam menghadapi penyakitnya, Allah. Mudah-mudahan dia berikan kesembuhan. Kau lah Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha memakbulkan doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita doakan ikmal kuat mudah-mudahan. Zakwan Dahlan, terima kasih banyak. Izzah Zahir, Ustaz, ibu perlu bayar semula ke duit anaknya itu anak yatim? Seorang ibu perlu bayar semula ke duit anaknya iaitu anak yatim jika duit itu mula memakak lah motor. Ya. Ustaz, seorang ibu perlu bayar semula ke duit anaknya itu anak yatim jika duit itu digunakan untuk gunaan bersama. Contoh seperti beli peti ais. Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih Ustaz. Macam ni, duit tu dah adalah duit anak yatim. Kita tak boleh gunakan untuk gunaan kita. Sikit sangat kalau ceritakan pasal peti ais tu. Maknanya kalau kita Melainkan ni memang anak tu sendiri yang bagi, tu lain. Tapi sekarang ni duit anak yatim itu tetap kita kena bayar. Kita tak perlu, kita ni jaga amanah dia. Kan? Tapi kalau kita gunakan, kalau kita memang confirm lah memang kegunaan tu dan anak tu pun faham dan keadaannya, kita kena tengok. Tapi benda yang macam 50-50 ni, kita pun tak sure, ya ke tidak kan, lebih baik kita bayar. Minami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saizatnan, semoga dipermudahkan insya-Allah. Mohon diri Ustaz nak ke masjid, ada keladu hal. Terima kasih segalanya Ustaz kongsikan. Mohon halal Ustaz, insya-Allah. Hidayah dia Ustaz, semoga Ustaz sihat, rahmati Allah insya-Allah. Hadijah Ahmad, Wassalam. Rohana Idris, Rafiza Ahmad, Hadil Susanti Amirul Mikhail. Saya mintakan doakan saya dapat kerja insya-Allah. Syuk Zainuddin, nak diet boleh hubungi Coach Ruslan insya-Allah. Oh Syuk, kau pun dah masuk kuih nak ya? Alhamdulillah, jom kita kuih. Nur Cahaya, Waalaikumsalam. Nina ni, Ustaz Nurdin, Nur Azizah Salimi, insya-Allah diet tu menjadi SSD insya-Allah. Khadijah Abdullah, Syam Strategi. Abdul Aziz Fahmiullah, doa saya istiqamah masya-Allah. Kak Long, Assalamualaikum Ustaz, salam dari Baling Kedah. Semoga memudahkan segala urusan kita semua insya-Allah. Ikmal Zuan, amin. Terima kasih Ustaz, sama Zulkifli Abdullah. Terima kasih menyampaikan kepada kami bila datang ke Minggu Jalan, maka kami kolak bubur pedas dari kucing Sarawak. Sarawak kucing dah habis ke PKPB? Saripah Azman, Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih banyak. Okey, tuan-tuan tu saja. Last kali Maminah Karim dan Siti Zulaika. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka dengan ini dapatlah dibuat kesimpulan tentang apa juga ujian yang datang menimpa kita. Ingat tuan-tuan, apa pun perkara menimpa diri kita, insya-Allah ia akan menjadi kebaikan kalau kita hadapi dengan sifat positif, optimis, ikhtiar, dengan semaksimum mungkin dan disertai dengan doa. Sesungguhnya pertolongan Allah akan turun kalau kita berada di puncak ujian. Yang penting kena yakin. Untuk itu jadikanlah ujian hidup ini sebagai tangga untuk meraih pertolongan dan kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu saja. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada penyumbang, kepada Yayasan Ismail tu dekat akaun yang tertera. Kalau tuan-tuan nak sumbangkan, boleh terus sumbangkan. Pertama. Keduanya, siapa yang nak jadi agent, nak jadi stokis, jadi agent, jadi dropship, hubungi segera. Hubungi segera kami, insya-Allah anda semua berpeluang selain daripada menggunakan produk yang baik, iaitu barangan sunnah yang dah ternyata, dah terbukti memberi kesan, testimoni power. Dan yang keduanya, tuan-tuan, kita boleh menjana pendapatan daripadanya. Itu saja daripada saya. InsyaAllah, saya pun nak pergi sarapan dulu. Alah perut sikit. InsyaAllah, pada jam 9 nanti saya dah bermula untuk satu live lagi untuk pihak UPM Bintulu. Dan juga pada jam 11 pagi saya ada live satu lagi bersama-sama dengan pihak Bakit Petronas. Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan sekalian. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.